Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu di hari Jumaat yang barakah ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum itu, ingin saya memperkenalkan diri saya, Puan Syaridah daripada Jabatan Seni Bina sebagai moderator bagi sesi tazkirah siri ke-89 ini. Bagi memberkati majlis pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih hadirin semua. Sebelum saya memperkenalkan Tuan Penyampai Tazkirah kita pada pagi ini, saya ingin mempersilakan Wakil Pengerusi Jabatan Seni Bina, Puan Amira untuk menyampaikan kata-kata alwan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengguna acara. Saya Puan Amira binti Abdul Samad, Wakil Pengerusi Jabatan, mengalukan Ustaz Marzuki untuk memberi tazkirah pada pagi ini, bertajuk 8 Adab Tidur. Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk memberi tazkirah pada kami, warga FKB. Dan seterusnya saya mempersilakanlah dia pulang balik kepada pengguna acara Puan Syaridah untuk menyambung program ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Amira di atas kata alwan sebentar tadi. Untuk makluman semua, penceramah kita pada pagi ini adalah Ustaz Marzuki bin Faizi. Sebelum itu ingin saya membacakan sedikit latar belakang beliau. Ustaz Marzuki bin Faizi dilahirkan pada 6 hari bulan 5 tahun 1990 di Kota Baru, Kelantan dan kini menetap di Bandar Seri Putra. Beliau mempunyai diploma syariah dan undang-undang Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, sekarang dikenali sebagai UNIPSAS, dan juga ijazah sarjana muda pengajian Islam Syariah di UKM. Beliau telah berkhidmat di bahagian zakat UKM sejak Disember 2015 hingga kini cawangan KKL sebagai penolong pegawai takbir N29. Itulah sedikit latar belakang penceramah hebat kita pada pagi ini. 8 Adab Tidur adalah tajuk tazkirah kita pada pagi ini. Dengan itu, majlis mempersilakan Ustaz Marzuki untuk menyampaikan tazkirah. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita buka, tadi kita dah buka dengan Ummul Kitab. Ayuh pada pagi yang barakah ini sama-sama kita mengambil kesempatan barakah sifat Ar-Rahman Allah, Ar-Rahim Allah. Sama-sama kita membaca surah Al-Kahfi 10 ayat yang awal sahaja secara beramai-ramai. Baik, insyaAllah kita membaca surah Al-Kahfi pada ayat 1 hingga 10 secara beramai-ramai, insyaAllah. Kita dah mulakan dengan Ummul Kitab tadi. Ayo sama-sama kita terus kepada surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi kita Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di pagi yang penuh dengan barakah ini. Allah masih lagi sambung nyawa kita di pagi yang mulia ini, di hari yang penuh dengan barakah, yang mungkin sahabat-sahabat kita, saudara mara-mara kita yang telah pergi mendahului kita, yang tidak jumpa pada pagi ini. Dalam kalangan kita ini, tiada siapa yang tahu yang dia akan ada pagi ini. Saya pun tak tahu yang saya ini pasti atau tidak akan berada di pagi ini. Kerana itulah antara hikmah Allah Subhanahu wa taala merahsiakan beberapa perkara seperti ajal, jodoh, rezeki dan sewaktu dengannya adalah supaya kita ni manusia sentiasa berlumba-lumba mencari akan redanya, mencari akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak berputus asa, sentiasa berusaha berikhtiar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kita, merahmati kita, dan dengan ihsan Allah memasuki kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada pagi ini, Puan Syaridah, yang berusaha Puan Syaridah, dan yang kita alukan tadi wakil jabatan yang berusaha Puan Nur Amirah, dan seluruh kaki tangan FKAB kepada pagi ini. Minta maaf, dia pagi ni suara datang serok sikit. Dia kata baru nak starting, kan? Baru nak starting, alhamdulillah. Jadi pagi ini tuan-tuan, saya sangat respect lah orang kata dengan inisiatif yang dilakukan oleh FKAB ini. Setiap hari Jumaat adanya tazkirah, kan? Ini yang orang kata apa? Satu benda ataupun satu perkara, inisiatif yang sangat-sangat terpuji. Kerana apa? Kerana tazkirah ini adalah untuk kita mengingati satu sama lain. Sebab itu kadang-kadang daripada kita kadang-kadang tidak tahu macam mana nak bagi tazkirah. Kita menganjurkan tazkirah. Sebab itu dalam bab persoalan, dalam bab bertanya, adab bertanya. Hari ini tajuk kita adab tidur, tapi saya nak sentuh sedikitlah. Dalam adab bertanya, ada jenis pelbagai orang latar belakangnya bertanya. Ada yang dia bertanya memang dia tak tahu. Kan? Dia nak tahu sebab dia memang nak tahu tentang sesuatu perkara. Ada yang kedua, dia tanya soalan kepada seseorang itu supaya seseorang itu menjawab soalan yang dia tanya dan didengari oleh kawan-kawan yang berada sekali dalam satu majlis tersebut. Ini yang biasa kita kata apa? Yang mana manfaat inilah yang biasa kawan-kawan kita sentiasa ambil. Kan? Kadang-kadang kita tak reti nak sampaikan. Contoh kita nak bagi tahu kat kawan kita,
Kita kata tadi solat ni tak berapa kena, dia kata. Kan? Cara bacaanmu tak berapa kena, tapi aku tak reti lah nak cakap sangat. Jadi dia huraikan dalam satu majlis yang penuh dengan bermakna. Dia terus ajukan soalan yang berkaitan dengan tersebut, maka dijawablah oleh seseorang itu, asatizah itu ataupun seseorang itu dalam satu majlis, maka dapatlah ilmu kepada seseorang itu. Sebab tu kadang-kadang kan bila kita duduk saja, kita kata soalan ni macam aku nak tanyalah. Kan dia kata macam aku tengah kemusykilan, nanti tiba ustaz ni macam tanya, macam bagi tahu je. Rupanya kawan kita yang tolong tanyakan. Kan, tolong permudahkan urusan kita. Baik, hari ini tuan-tuan, saya tak ambil banyak, masa pun bagi tak banyak kan, masa lebih kurang dalam 9.45 macam tu atau 9.30, 9.45. InsyaAllah saya cuba berhenti pada 9.45 supaya kita ada sedikit ruang yang mana ada kemusykilan, boleh yang mana soalan-soalan, yang mana dalam keilmuan yang Allah berikan kepada saya ini, boleh tuan-tuan untuk bertanya perkara-perkara yang berkaitan ataupun sesuatu dengannya. Baik. Pagi ni tuan-tuan, kita nak bicarakan mengenai tentang adab tentang tidur. Secara mudah kita faham, kita kata kita nak tidur. Tidur ni tuan-tuan, siapa tak suka tidur? Kan? Siapa tak suka tidur? Kan? Ada tak kita jumpa dengan manusia, kita kata, suka tak tidur? Dia kata, memanglah tidur ni satu benda yang merehatkan minda. Kan? Benda yang wajib Allah jadikan fitrah kepada manusia ini, bila dia tidur, dia bangun dari tidur, dia rasa segar. Sebab itu manusia ni lari tak lari, kan, nak tak nak dia akan kata, aku rasa kenikmatan ketika tidur. Tak pernah lagi lah kita dengar, aku tak boleh tidur lah, dia kata, sebab aku tak suka tidur. Kalau aku tidur ni, aku tidur je aku sakit, aku tidur aku sakit. Belum ada, jarang lagi kan. Sebab itu kalau contoh di saya, macam saya contoh di KKL, saya berada di hospital Chancellor Tuanku Muhriz ni tuan-tuan kan, bila mana ada kes-kes yang mudarat, yang orang kata apa, sesuatu patient itu berada dalam keadaan kemudaratan yang besar, orang kata yang tinggi, kebiasaannya doktor akan menidurkan supaya tidak membebankan kesakitan itu terhadap patient ataupun terhadap pesakit tersebut. Nampak? Tidur juga ditidurkan. Kenapa tidur? Kerana fitrah inilah yang Allah jadikan kita makhluk manusia ini supaya ada satu istirahat. Kan? Sebab itu kita jangan melawan fitrah. Melawan fitrah macam mana? Buat satu pertandingan, tidak tidur selama berapa hari? 3-5 hari, jangan. Dia dah berlawanan dengan fitrah manusia yang Allah telah buat. Kan? Siapa yang tak tidur? Ada, iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ayatul Kursi. Allah kata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan siapa yang tidak tidur, Allah kata wala naum, dan dialah tidak tidur, yang tidak tidur iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang tidak tidur? Ya, malaikat. Yang tidak tidur Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak malaikat. Yang senantiasa berjaga. Kita jangan, kadang-kadang kita akan terfikir, macam mana boleh tak tidur lah? Kita jangan fikir sampai tahap macam tu, kerana Allah SWT telah settingkan, telah modkan bagaimana Allah modkan. Contoh malaikat ini tidak tidur dan kita juga kita ini tidur. Jangan kita, orang kata apa, overdose ataupun kata over limit pemikiran kita. Sebab itu sesungguhnya akal yang Allah kurniakan kepada kita ini ada limit dia. Bila mana kita akan berfikiran over limit, dimulalah datang pencanggahan. Datanglah orang kata apa, benda-benda yang di luar aliran. Kita risau apa bila kita fikir over limit tanpa ada satu wahyu ataupun satu jalan yang membenarkan. Contoh kita nak membincangkan mengenai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada panduan daripada wahyu Al-Quran, hadis, As-Sunnah, daripada bimbingan Nabi SAW, para tabi'in dan ulama-ulama, nescaya kita ini boleh terpesong. Kan, sebab apa? Kita memahami dengan nas, kita faham sendiri. Sebab itu kita perlu kepada panduan inilah supaya kita tidak terpesong, seperti mana Allah SWT telah kurniakan kita satu akal afidah kepada kita. Baik tuan-tuan, ada orang tanya, tidur ni kena adab juga ke? Tak boleh kita nak tidur-tidur macam tu? Kan? Ya, boleh je orang kata kalau kita nak tidur, boom, bim, tidur-tidur tak ada masalah. Tetapi kenapa dia kata adab? Adab ini kalau dalam bahasa fiqh ataupun kita lebih namakan ia sebagai sunnat, kepada perkara sunat ataupun sunnah. Dia berbeza. Sunat itu perkara yang kita buat dapat pahala. Ni orang kata apa, belajar cara orang dulu, orang kafar. Buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Ni orang apa, ustazah dulu mengajar kan.
Yang mana kita faham adab ataupun kita panggil sunat ini adalah perkara yang buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Tetapi sunnah ini pula, kalau kita buat, sudah pasti Nabi SAW ini melakukan perkara ini. Dan kebiasaannya sunnah ini, selain daripada sunnah yang wajib, ia juga ada sunnah yang sunat. Kan? Maksudnya Nabi buat, ada perkara yang sunat. Contohnya apa? Inilah yang kita nak bicarakan pada pagi ini. Antara perkara-perkara sunnah dan juga sunat yang dilakukan oleh Nabi Baginda junjungan Nabi SAW ketika mana dia nak membaringkan tubuh di atas tempat pembaringan ataupun kita panggil istirahat, kan? Hatta ni menunjukkan bahawasanya Nabi SAW ini juga tidur. Sebab itu kita jangan melampaui batas. Kita kata aku ni nak berzikir, aku rasa menyesal dengan satu perbuatan dosa aku buat ni, aku nak berzikir selama 3 hari 3 malam, aku tak nak tidur. Jangan melampaui batas. Sedangkan Nabi SAW juga menganjurkan untuk ada waktu istirahat kita. Baik, kita tengok kepada yang pertama. Saya juga nak share kot, boleh share sekejap. Saya try buka. Boleh, Alhamdulillah. Okey, baik. Nampak tak? Okey. Ini saya ambil rujukan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh rujuk kemudian akan datang. Kalau bab dalam adab tidur, saya ambil yang mudah tuan-tuan supaya tuan-tuan mudah untuk rujuk dan mudah untuk faham. Kan? Kalau nak ambil kitab-kitab Arab apa semua nanti, takut tuan-tuan pula nak rujuk kembali tu payah, kan? Nak rujuk balik, kan? Biasalah kita ni kadang-kadang orang kata apa, bila kita dengar hari ni, esok sekejap lagi lupa, jadi kita nak rujuk balik. Sama juga macam saya yang cakap ni, kan? Kita kadang-kadang asbab dengan mengajar inilah, asbab dengan memberi tazkirah inilah, sebenarnya tazkirah ini untuk diri saya, tuan-tuan, kan? Dan sekali bila kita bagi benda ini, nescaya Allah SWT memberikan tazkirah ini bukan hanya kepada pendengar, tapi kepada penceramah ataupun kepada yang bercakap ini. Lebih terkesan adalah yang bercakap ini, sebab bila dia bercakap dia akan mudah mengingati, kan? Kerana itu bila saya dijemput oleh pihak FKAB ini, saya berasa bahawa satunya Allah SWT memberikan satu peluang lagi ilmu, iaitu ilmu dari segi selagi mana ilmu mentelaah dan juga ilmu untuk kita mengingati apa yang telah kita belajar. Jadi hari ini tuan-tuan, saya ambil yang mudah, saya ambil daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, daripada Irsyad Al-Fatwa ke 192. Kalau tuan-tuan tengok apa yang saya tengah share ini, inilah yang saya ambil rujukan yang mudah. Tajuk dia sebenarnya kat sini adalah hukum tidur secara meniarap, tetapi saya terus pergi kepada 8 adab yang dinyatakan dalam ini, di dalam perbincangan ini. Baik, yang pertama tuan-tuan, kata dalam Irsyad Al-Fatwa ini yang digariskan, yang mana yang perkara yang sunat dan juga sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah, dia banyak adab-adab tidur ni tuan, bukan hanya setakat 8 ya tuan-tuan, dia ada banyak lagi. Tetapi antaranya tuan-tuan, adab tidur ialah pertama yang digariskan ialah tidur dalam keadaan berwuduk. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah." Kata Nabi SAW, jika kamu mendatangi tempat pembaringanmu, yakni tempat tidur, maka berwuduklah seperti mana wudukmu untuk melakukan salat. Baik tuan-tuan, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Secara natijah dia, apa yang kita faham dari segi nak tidur ini kena ambil wuduk. Biasanya orang ambil wuduk ni nak semayang, betul? Nak buat perkara, nak semayang, nak baca Al-Quran ataupun nak buat perkara-perkara amal ibadat yang memerlukan kepada angkat hadas kecil, betul? Tetapi kenapa tidur ni Nabi anjurkan untuk wuduk juga? Kata Nabi, seperti mana wudukmu untuk melakukan solat. Secara tak langsung tuan-tuan, yang hendak kita faham ialah Nabi SAW sebenarnya nak ajar kita, kita dah biasa. Bila kita ambil air semayang, kita akan melakukan perkara-perkara contoh solat, baca Al-Quran. Jadi secara tak langsung tuan-tuan, bila kita ambil air semayang ketika nak tidur. Bila kita ambil air semayang memang kita nak tidur dah. Tapi bila kita mana nak ambil air semayang, kita pasti kata
rasa nak baca Al-Quran lah, rasa nak solat lah sunat sekejap. Nampak? Dia datang secara selingan, secara spontan datang. Sebab apa? Kita telah melakukan wuduk, yang mana kebiasaan bila kita berwuduk, sudah pasti selepas itu kita melakukan perkara seperti tadi lah, solat, membaca Al-Quran sewaktu dengannya. Sebab itulah satu hadis Nabi SAW kan menganjurkan yang kita bacakan tadi, bila mana kita nak tidur, maka berwuduklah. Dia kata, orang tanya balik, tapi kan tidur nanti pusing-pusing kentut balik, tak apa. Yang penting dalam keadaan kita nak tidur itu, kita dalam keadaan berwuduk. Kan? Alah ustaz, susah lah macam mana ni? Isteri kat tepi nak tidur dah batal lah. Tak apa, yang penting kata Nabi, sebelum kamu nak datang pembaringanmu, kat katil tu. Maksudnya kat katil yang kita nak tidur tu, kita dalam keadaan berwuduk. Kan? Maksudnya kita mendapat dua pahala. Yang pertama pahala sunat, yang kedua adalah perkara sunnah. Kan? Kita dapat dua kebaikan kat situ. Kan? Satu benda sunat kena mengambil wuduk. Yang kedua adalah perkara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kerana sebab itu dalam bab amal ibadat ni tuan-tuan, kita juga kena pandai juga. Kena pandai apa? Kena pandai buat satu ibadat supaya ibadat kita itu menjadi cemerlang. Contoh macam kita lah, kalau buat tesis, buat journal ke, buat paperwork ke dan sewaktu dengannya, orang lain buat juga, tetapi kita buat dengan kemas, dengan comel, orang kata, dengan ikut format, dengan ikut tertibnya, maka kita mendapat markah yang cemerlang. Itu yang kita nak. Sebab itu dalam surah Al-Mulk, Allah SWT kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata, kami jadikan mati dan hidup ini di antara kamu ini sebab nak uji. Antara kamu siapa? Kita lah manusia. Nak uji kita ini, liyabluwakum, kata Allah, liyabluwakum, di antara kamu ini ahsanu amala, siapakah amalan yang terbaik. Allah tidak kata, dalam setiap kali kuliah saya selalu kata, Allah tidak pernah kata siapa amalan kita yang terbanyak. Allah tak kata siapa amalan yang terbanyak, tak. Tapi Allah kata ahsanu. Allah nak tengok kualiti tentang seseorang amal ibadat. Ya, amal ibadat kita ini bukanlah satu, orang kata apa, satu jaminan yang kita boleh memasuki syurga, tetapi dengan amalan inilah yang kita nak dapat rahmat Allah, kita nak dapat ihsan Allah. Bagaimana kita nak dapat perhatian Allah dengan amal-amalan yang kita buat ini, kan? Bercakap tentang amalan ini tuan-tuan, saya teringat saya ada tertengok ada seorang asatizah, dia share, dia kata dalam tentang amalan ini, kita ini manusia, dia kata ada orang dia rajin buat satu amal, ini amalan sunat, bukan amalan yang wajib. Contoh amalan sunat, amalan wajib tu memang kita kena buat lah, rajin tak rajin kena buat. Tapi sunat ini dia bergantung kepada iman, kan? Bila iman naik, ya, kata ahli sunnah, ahli sunnah wal jamaah, bab akidah kita ini, iman ini turun dan naik, iman ini bertambah dan naik, kan? Jadi waktu mana kita iman tengah naik, orang kata iman tengah naik syekh tuan-tuan. Iman tengah naik syekh, setiap waktu ada di rumah Allah, di surau, di masjid, di musalla dan sewaktu dengannya yang di rumah Allah. Iman tengah naik, kan? Bila mana iman tengah naik, perkara sunat, perkara sunnah, maka kita balun belaka, kan? Kita buat. Contoh dia ni, saya ambil contoh tuan-tuan, saya nak cerita tadi. Kata syekh tadi, kata ustaz tadi, dia kata orang ini, setiap orang yang Allah kurniakan kerajinan ataupun dalam satu sunat ini berbeza-beza. Sebab apa? Dia mengambil satu kata-kata daripada Imam Malik. Kalau tidak silap saya, pernah ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, ya, dia bertanya, wahai Tuan Imam, ya, wahai tanya Imam Malik, dia tanya, saya tengok Tuan ni banyak sangat masa hanya berceramah, memberi kuliah, memberi ilmu kepada orang, tetapi dalam amalan lain tidak ni. Lalu dijawab oleh para Imam Malik tadi, kalau tak silap saya Imam Malik, lalu dijawabnya, dia kata sesungguhnya manusia ini membuat sesuatu amalan ini seperti mana Allah membahagikan rezeki setiap orang. Maksudnya setiap orang ini Allah bagi dia mungkin rajin dalam bab sunat sunat tahajud, bangun tahajud, perform, kan? Sekarang ni tuan-tuan, alhamdulillah, kita tengok kan para businessman lah contoh, kan, dia suka share, kan? Sekarang ni orang kata media sosial, share tentang kehidupan seharian dia. Jadi kita tengok seorang tu, dia share daripada pagi hinggalah malam. Seorang yang berjaya, seorang yang ada syarikat, yang dia share macam mana dia mulakan pagi dia. Masya Allah, tabarakallah, kan? Dia share
bagaimana dia mulakan pagi, dia bangun pada pukul 4.30, maksudnya bertahajud dahulu. Dia tulis apa? Waktu ini adalah waktu kita meluahkan kepada Allah. Allahu Rabbi. Yang dia share bagaimana dia mulakan hari dia dengan tahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan barulah dia mulakan dengan urusan kehidupan dia seharian. Bila kita tengok dalam dia tunjuk tu memang comel. Padahal dia ni bukan seorang, orang kata apa, seorang ustaz pengajar Islam, bukan. Bukan apatah lagi mufti, apatah lagi para tabi'in ulama, bukan. Dia hanya orang biasa, seorang businessman, tetapi dalam perkara sunat dan sunnah dia membuat perkara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sebab itu dalam lagu Raihan, lagu Raihan lagi, itu dah lagu Raihan. Lagu Raihan kata apa? Iman tak dapat diwarisi. Memang tak dapat diwarisi. Bagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut, kaum kerabat dia, yakni kaum keluarga dia tidak dapat mewarisi daripada iman Nabi Nuh, Nabi Lut. Ahli keluarga dia, isteri mereka, isteri Nabi Nuh, Nabi Lut tidak ikut. Isteri ni tuan-tuan, bukannya anak angkat ke atau orang kata apa, jiran ke, bukan. Ini isteri. Orang yang orang yang kita hidup sebumbung, kan, makan sekali, orang kata apa, meluah perasaan masing-masing sendiri. Ini isteri, tidak ikut ajaran oleh Nabi Nuh, Nabi Lut, kan. Sebab itu tidak pelik, kan, orang kata bukan tidak pelik apa, tidaklah janggal. Andai katalah tuan-tuan, satu hari itu mungkin, atau bukan satu hari, mungkin kita dah berjumpa, suami dia sangat comel akhlaknya, kan, semaya baik apa semua, tetapi isteri dia dalam keadaan yang tidak comel lah, orang kata, kan. Orang kata apa, mulut tak comel, kan, tapi suaminya sangat mulut comel. Tapi isteri, kerana apa Allah SWT telah memberikan perbandingan Nabi Nuh, Nabi Lut dalam surah At-Tahrim. Ini jelas nak mengatakan bahawasanya orang kata apa, tidak semestinya suaminya baik dan mestinya isterinya juga baik. Tapi dia kata, tetapi kan orang kata pula, orang suka timbul je lah, datang pula dalil kata lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, daripada Al-Quran. Ya, maksudnya Allah telah ciptakan sesungguhnya lelaki yang baik itu adalah untuk perempuan yang baik. Itu adalah dari segi jodoh, daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dianjurkan oleh Nabi SAW, maka carilah yang sekufu dengan kita, kan. Sekufu ini perkara yang sama juga, perkara yang sunat. Dia bukan wajib tetapi sunat, kan. Nabi SAW anjurkan kita nak mencari pasangan ini biar sekufu. Kerana Nabi SAW ini, kan, illa ma yuha, apa yang dicakapkan oleh Nabi ini adalah wahyu. Kerana apa? Kerana sesungguhnya pasti terkesan orang yang mencari pasangan tidak sekufu. Boleh, tak ada masalah, tetapi ujian yang akan menimpa pada hari akan datang lebih berat, lebih, orang kata apa, tercabar, lebih mencabar, kan. Contoh tuan-tuan, sekufu dari segi apa? Dari segi keluarga. Maksudnya sekufu dari segi keluarga, sekufu dari segi pelajaran. Kalau tengok sekarang, kan, boleh, tak ada masalah. Contoh, si suami ada SPM, contoh saya ni, isteri ada PhD, contoh, tak ada masalah. Tetapi tidak sekufu dalam pelajaran akan timbul suatu hari nanti. Dia tak timbul, mungkin tak timbul sekarang, mungkin kita kata tak apa, isteri saya doktor, saya ni pakai SPM, saya tidak masalah. Tetapi sudah pasti satu hari nanti akan timbul satu konflik. Yang inilah yang dikatakan bahawasanya tidak sekufu dari segi pelajaran dan sewaktu dengannya. Baik. Panjang lebar tentang yang pertama, adab yang tidur tadi. Yang pertama, tuan-tuan, kita cuba buat, tuan-tuan, insya-Allah apa yang kita dengar ini kita terus buat. Sebab tu saya teringat satu doa pernah dibaca oleh pembaca doa dekat SCTM ni. Dia kata apa? Ya Allah, andai kata ya Allah, sesungguhnya ya Allah, andai kata jikalau aku mendengarkan kebaikan, jadikanlah aku ni ya Allah hamba bila mana aku mendengar kebaikan lantas aku melakukannya, dan bila mana aku mendengar keburukan lantas aku meninggalkannya. Amin Allah. Jadi bila mana kita dengar akan sesuatu perkara itu, kita cuba buat yang terbaik, kan. Setakat ambil wuduk, orang kata apa, bila air tak banyak lagi lah, kan, ambil wuduk, jangan pergi curah air banyak-banyak setiap malam sebelum nak tidur, mandi pula, mandi kali kedua, kali ketiga, tak ada masalah. Tapi nak kata di sini, ambillah wuduk seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Baik, yang kedua yang digariskan dalam al-fatwa ini, al-isyad fatwa ini, yang kedua Yang kedua dalam adab tidur ini adalah tidur pada lambung kanan. Lambung kanan ini bermaksud dengan mengiring ke kanan. Ini pada hadis Nabi SAW.
Kata Nabi SAW, "Thumma dhaji' ala shiqqikal aiman." Kemudian berbaringlah kamu di atas lambung kamu di sebelah kanan. Riwayat Al-Bukhari. Lambung sebelah kanan macam mana tuan-tuan? Nak tunjuk nampak ke? Macam ni lah. Kita letak tangan kita bawah pipi macam ni. Jadikan alah ini, maka kita tidur di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Orang akan tanya, nak menghadap kiblat ke tidak? Yang ni kita akan tengok hurai. Ada tak dalam 8 adab? Kalau tak ada, kita boleh sambung akan datang. Kita boleh sambung kepada yang ke-9 nanti kalau tambahan. Okey. Baik. So adab yang kedua, kita cuba lambung ke kanan. Tapi lenguh lah dia kata. Kalau lambung ke kanan, Syekh Lanan, bukannya semua. Lenguh bukannya tak boleh nak baring straight, bukan tak boleh nak melambung ke kiri, boleh. Tetapi sunnah Nabi SAW ini sunnah, kan? Melambung ke kanan. Dan banyaklah kita dengar orang kata apa, kajian-kajian saintifik kata, kan, bila melambung ke kanan, kenapa hikmah dia? Jantung sebelah kiri tak nak himpit jantung, wallahu alam, itu antara kaifiat dan juga hikmah di sebaliknya. Tapi apa yang sunnah ataupun yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan Nabi anjurkan kepada kita, pastinya ada hikmah, kan? Sudah pasti Nabi SAW ini berkata-kata ini seperti tadi, illa ma yuha, kecuali apa dia katakan ini seperti wahyu. Sudah pasti ada hikmah dan perkara yang baik yang dianjurkan oleh Nabi, pastinya ada kebaikan yang terselit di dalam setiap yang dianjurkan ataupun yang disuruh oleh Nabi SAW. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, dalam adab tidur ini, banyak pula adab nak tidur, banyak pula adab. Ini antaranya tuan-tuan, bukan maksudnya kena buat semua, tapi kalau boleh buat semua, Masya Allah, Tabarakallah, kan? Istiqamah. Orang kata tak apa, jangan tinggal semua, buat sikit tak apa, tapi jangan tinggal semua, kan? Jangan tinggal semua. Itu yang bahaya. Setengah orang dia tengok, 8 adab lah pula, 8 adab, banyak lah pula, tak buat semua. Jangan. At least dalam 8 adab itu kita buatlah 1 daripada 8 pun, janji kita buat dan istiqamah, kan? Janji kita buat dan istiqamah, yang tu kita nak. Baik, adab yang ketiga adalah iaitu membaca ayatul kursi, kan? Seperti mana dalam irsyad fatwa ni kata, membaca ayat kursi sebelum tidur dapat melihara diri dari gangguan syaitan sehingga subuhnya. Kan, fadilah ini ada yang diriwayatkan daripada hadis sahih oleh Imam Bukhari dalam hadis yang panjang dan sahihnya. Baik, ayatul kursi saya rasa semua maklum, yang kita biasa baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu hinggalah ke akhir ayat. Itulah antara yang dianjurkan juga oleh Nabi SAW. Baik, yang keempat tuan-tuan adalah untuk membaca 3 kul. Dia tulis sini membaca 3 kul. Saya rasa orang Melayu ini sudah maklum, bila sebut 3 kul, dia tidak lain, tidak bukan kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, kan? Surah surah Ahad, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kan? Kata ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW, kata Nabi SAW, daripada Aisyah kata, anna Nabi SAW kana idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffai thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Adalah Nabi, kata Sayyidina Aisyah, adalah Nabi SAW jika ingin tidur pada setiap malam akan menadah tangannya, lalu dihembuskan pada keduanya dan dibacakan padanya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kemudian baginda menyapu pada kedua tapak tangannya itu bahagian badan yang boleh dicapai, dimulai dengannya pada bahagian kepala, muka dan bahagian depan badan baginda, dan baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Okey, baik. Senang saja tuan-tuan. Ini antara yang paling orang kata apa, yang para perawat lah biasanya, ahli-ahli perawat biasanya mereka mengamalkan benda ni. Sebelum nak tidur membaca 3 kul, buat 3 kali. Baca 3 kul, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tadi itu, kul huwallah, kul a'udzu bil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, baca 3 kali, hembus.
Kan? Nak hembus cara mana? Hembus sekadar hembus. Dia kena hembus. Sebab ada fadilat hembus dia. Tu nak bicara dalam bab lain. Tapi kena hembus. Di mana sunnah Nabi ni hembus. Kan? Kena hembus lah. Keluar nafas betul-betul. Jangan tunjuk mulut macam tu saja. Dia kena hembus. Bila hembus, kena pada tangan. Menadah tangan itu. Kan? Tangan. Maka startlah. Niat sapu tak daripada kepala ini sampailah seluruh badan yang boleh dicapai oleh tangan. Kan? Maka buatlah 3 kali. Ini daripada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yakni salah seorang isteri Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Kan? 3 kul, panjang. 3 kul ni lah sebenarnya pendek. Dia panjang sebab apa? Kadang-kadang nafsu kita. Mari pula bisikan syaitan. Kan? Bisikan syaitan ni, dia kata, takkan baca 3 kul banyak sangat tu. Tengok TikTok lu layan. Slide, share, swipe kan. Sekarang swipe dia panggil. Swipe, slide, atas, swipe. Kan? Kita kadang-kadang, bukan kata kepada ni lah, diri saya kadang-kadang, terikut kadang-kadang. Bila handset, lepas tu bahaya. Handset ini kan, kadang-kadang yalah dia ada manfaat dia dan ada keburukan dia. Keburukan dia, ni keburukan lah, kita nak cerita keburukan dia. Bila mana kita nak tidur, sedangkan hari ni adab-adab tidur yang dianjurkan oleh Nabi SAW, bukan kita tak tahu, kita tahu. Tetapi oleh kerana satu gadget ini, kita telah tertewas. Oleh kerana nafsu kita, oleh kerana bisikan syaitan, maka kita tertewas. Sebab TikTok ni tuan-tuan, nanti ada orang kata pula TikTok ni, saya tengok ni ceramah. Betul, ceramah. Tetapi dalam ceramah itu bila kita swipe, dia akan selingan dengan benda-benda yang lain. Tapi yang terbaik kita buat benda yang kita nak tidur ni, adab nak tidur. Lagi sunnah Nabi SAW kan, kita nak tidur ni kita baca ni. Sebab kita tak nak, contoh bila kita dalam keadaan duk swipe TikTok ke apa benda, duk baca-baca, bang, tidur macam tu. Adab sayang lah orang kata. Sebab tu dalam bab sunat ini tuan-tuan, jadi kita kata masa kita belajar dahulu, sunat ni apa? Tak buat rugi, minta maaf. Sunat ni apa? Kalau tak buat, tak dapat pahala. Kalau buat, dapat pahala. Betul. Tetapi kita kena upgrade sikit term kita. Sunat ni apa dia? Kalau kita tak buat, kalau kita buat, dapat pahala. Kalau kita tinggal, maka kita rugi. Kan? Sangatlah rugi. Sebab tu benda-benda sunat itu, kita kena pulut. Sama juga macam mana kita solat. Kan? Macam mana kualiti solat seseorang itu? Dia solat yang sama, CA dan CB. Yang ni perumpamaan contoh yang selalu saya buat. Bagaimana menjadi kualiti seseorang solat seperti mana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk yang kita bacakan tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Nak jadi ahsanu amalah, nak jadi amalan yang terbaik. Kualiti solat kita, saya ambil perumpamaan yang sangat mudah. 2 orang solat fardu zuhur, CA dan CB. Kan? Dekat mana dia mendapat pahala yang lebih? Sudah tentu rukun memang kena buat lah, sebab dia syarat sah solat. Kan? Syarat sah solat kena buat. Tak buat memang batal lah. Kan? Yang mana yang dapat markah lebih? Iaitu di perkara-perkara sunat di dalam solat. Sebab kadang-kadang kita ini tak buat perkara sunat, tak ada keperluan apa pun. Bukannya kita nak kejar masa. Kan? Contoh maksudnya, bukanlah setiap hari itu, lainlah kalau contoh satu hari mungkin kita boleh faham, satu hari itu mungkin kita nak kejar masa, maka kita buat perkara yang wajib. Tapi kalau setiap hari kita buat benda wajib, kita tak buat perkara yang sunat, selingan yang sunat dalam solat itu, maka rugilah kita. Sebab kita dah solat dah, why not kita mengkualitikan solat kita? Kan? Kita menjadikan solat kita ini seperti mana yang Allah nak, iaitu ahsanu amalan. Kita nak solat kita ni antara yang terbaik. Kan? Sebab tu saya perumpamaan CA dan CB, bila dia solat, di mana perbezaan 2 orang solat ini, walaupun dua-dua ni solat dalam solat jemaah dengan imam, sudah pasti perbezaannya adalah di tempat perkara yang sunat. Antara sunat dalam solat, kita sudah maklum tuan-tuan. Kita tengok pada permulaan, angkat takbiratul ihram. Kan? Saya rasa yang ni ramai buat. Kan? Kalau tak buat, nanti orang sebelah tengok janggal. Kan? Bunyi je, Allahu Akbar. Tak angkat tangan. Kan? Sedangkan orang sudah maklum, angkat tangan ini adalah perkara sunat. Sebut lafaz Allahu Akbar itu adalah wajib, adalah rukun syarat sah. Tak sebut ni, tak tubik. Kan? Ini tu orang yang normal, bukan orang yang bisu. Maksudnya orang yang normal, tiba-tiba maka tidak sah solat dia. Apa lagi tuan-tuan dalam bab solat, perkara yang sunat? Selepas takbiratul ihram, doa iftitah. Yang ni ramai kadang-kadang kita, bukan tuan-tuan lah, saya sebut saya diri sendiri, kita dah terbiasa nak cepat, kita terus Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah tu. Kan? Sedangkan bagaimana Nabi SAW, kan, doa iftitah itulah antara perkara-perkara sunat. Sebab tu perkara sunat dalam solat ni banyak, kan. Doa iftitah, kan. Lepas tu doa baca lepas Al-Fatihah pula, benda yang sunat pula adalah membaca surah lazim. Kadang-kadang kita baca Al-Fatihah, contohlah kita ni biasalah manusia ni penuh dengan alasan. Kita sentiasa bagi alasan, kan. Kita kata okeylah hari Isnin sampai Jumaat aku semayang ni aku buat benda yang wajib saja. Kan, sebab aku lorak, aku nak cepat. Kan alasan manusia dia lorak. Kan. So dia buat wajib. Sampailah hari cuti dia. Tak ada apa keperluan cuti. Hari cuti, hari Sabtu Ahad. Ni hari Sabtu Ahad, Isnin pula hari keputeraan, kan. Hari Isnin ni jatuh hari keputeraan YDPA, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong hari Isnin ni. Maka dia solat pun sama juga seperti mana dia solat hari Isnin dengan Jumaat. Sayang. Kan? Kalau boleh kita cari waktu yang betul-betul kita rasa lapang. Sebab tu kenapa dianjurkan solat ini di rumah Allah? Sebab tuan-tuan perasan tak? Bila mana kita masuk ke rumah Allah ini, kita akan rasa satu benda yang ketenangan, yang mana dalam akal kita, dalam kepala kita ini kita akan fikir, aku masuk rumah Allah tidak lain tidak bukan aku nak beribadat, tapi fikir benda lain. Sebab tu orang lelaki, kan, dalam perbahasan adalah sunat muakkad, kan, mazhab Syafi'i sunat muakkad untuk melakukan solat berjemaah. Tapi dalam mazhab lain tuan-tuan, ada yang wajib tuan-tuan untuk melakukan solat berjemaah itu, solat fardu itu. Kita ni sunat muakkad ni kena pergi semayang. Sebab tu dalam satu hadis, kan, kalau kita pernah dengar Nabi SAW pernah memberi ancaman kepada mereka yang tak pergi solat berjemaah ni hingga nak membakar rumah mereka. Bukan ancaman yang biasa, ancaman yang sangat berat. Pergi semaya, lepas tu pergi semaya surah, pergi semaya masjid, kan. Ada setengah orang beralasan. Yalah, kita manusia ni beralasan semua. Kita kata, Syekh, anak bulan ni nak semayang kat rumah lah, nak semayang dengan isteri anak. Okey, dapat pahala jemaah, okey, tak apa semayang. Masuk bulan depan, ni bulan 6. Syekh, anak bulan ni pun semayang dekat rumah lah, semayang berjemaah dengan isteri kesian, dekat isteri sekian, dekat anak. Kan? Tuan-tuan, kalaulah, ni kata kalaulah Nabi SAW sudah memikirkan di mana kita pergi kerisauan, sudah pasti ada sesuatu ataupun kita kata hadis ataupun dianjurkan oleh Nabi SAW tentang solat di rumah bersama dengan keluarga atau ada sesuatu dengannya. Tapi hari ini yang kita nampak adalah anjuran untuk solat di rumah Allah SWT bagi yang lelaki, kan. Disunahkan orang lelaki ini dianjurkan untuk solat di rumah Allah, kan. Sebab itu kita ni kadang-kadang kita banyak alasan. Sebab apa? Kita terlampau mengikuti nafsu kita, kan. Kita terlampau, orang kata apa, mengikuti nafsu lah orang kata, kan, terlampau ni. Sebab itu nafsu ni kadang-kadang, contoh tuan-tuan, dia datang macam mana, hari ni hari Jumaat, kan, hari Jumaat hari barakah, kan. Kita berkata hari Jumaat ni aku nak sedekah lah sikit dalam tabung, nak buat perkara sunat, tabung masjid ke, contoh orang lelaki nak pergi semayang Jumaat lagi masjid UKM ke, nak buat tabung masjid, kan, ataupun yang semayang dekat masjid lain nak buat tabung masjid. Niat dah ada awal, tiba-tiba, kan, masa dia nak pergi tu, dah sampai semayang kat Jumaat tu, kan, sebelum nak pergi semayang Jumaat, ada kan, kita kan berehat 12 suku, kan. Masya Allah, tabarakallah, kita rehat tu, dia pergi makan dulu. Dia pergi makan, kan, dah bayar apa semua dengan sengaja. Dalam dompet dia ni ada duit besar belaka. Ada duit 50, ada duit 100. Kan. Sampailah dia ke masjid, sampai kat masjid, kan, dia kata, padahal dia niat dah tadi daripada awal. Tetapi pada kedai tadi dia sengaja membayar dengan duit kecil. Bukannya orang kedai tu tak ada baki, itu lain cerita. Kalau orang kedai kata, saya tak ada duit ni, boleh guna duit kecil, itu lain. Ini sengaja dia menghabiskan duit kecil dia, kan. Sebab dia niat kata, nanti duit besar, tak apalah. Sebab dia tahu dah kalau duit besar ni dia lagi payah. Sampailah dia ke masjid. Bila mana dia nak ni, dia tengoklah dompet dia, alamak, 50, 100, 50, 100, 2 ni je ada. Jeng. Kan, nampak? Kita telah berbelah bahagi. 50, 100, 50, 100. Daripada awal niat dia, kan. Niat dia awal tadi dia nak sedekah kepada masjid fi sabilillah, rumah Allah SWT ini. Tiba-tiba ada 50, 100 telah membahagikan hati dia, kan. Telah membuah bahagi hati dia. Nak we ke tak? Jangan risau tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan,
Kan? Kita ni dah ada QR code. Kan? Maka tidak ada lagi alasan kita. Tidak lagi alasan apa? Nak sedekah. Mana-mana kita boleh sedekah, tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang biasalah hati kita ni. Sebab apa? Yang mendatangkan rasa kikir, yang mendatangkan rasa takut tentang kefakiran, tentang kikir, tentang kemiskinan, ini tidak lain tidak bukan adalah syaitan. Kan? Syaitan yang akan datang bila mana mu ni, dia kata, dia membisikkan, mu ni tahu tak? Mu duit hari ni 50 ni, mu nak makan ke apa? Cari mu nak isi minyak, mu nak ni ke apa? Tapi kalau 50 je ada hari tu memang tak boleh lah macam tu kan. Tapi nak katanya merisaukan. Contohlah gaji lambat lagi, lepas dah ni kan 20 kan. Kita nak bagi dah, contohlah kita nak bagi RM5 kan. Datang pula bisikkan, RM5 banyak sangat tu, dia kata RM5, RM1 je, RM1. RM1. Itu yang AJK masjid ni dia apa, penat sikit lah. Penat berapa? Penat kira duit RM1. Kan, banyak duit sini. Kadang-kadang pihak AJK kalau masjid-masjid besar, mereka terpaksa guna yang pengira duit. Sebab duit RM1 ni lah banyak sangat kan. Jadi kira kan apa semua. Jadi tabarakallah, jadi insya-Allah yang pendengar barakah ini, saya menyeru pada diri saya dan tuan-tuan juga, kita memperbanyak juga amalan-amalan sedekah hari Jumaat ini. Jadi insya-Allah. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan, hari ni kita dapat duit, mungkin gaji yang bulan 5 ni kita dapat kan. Kita tak tahu adakah yang kita duk simpan. Contohlah daripada gaji kita dapat menyimpan sedikit duit kan. Dalam bank kita ada duit, dalam tabung haji dan sebagainya. Adakah kita dapat merasai di hari tua ataupun tidak, hari akan datang kan. So lebih baik tak nak daripada kita, orang kata apa, ialah kita simpan dengan kadar yang kita dah buat kira-kira, inilah kecukupan insya-Allah. Tetapi at least yang kita simpan tu kan, maksudnya ada juga kegunaan manfaat kita buat. Ya, sebab ada setengah orang dia menyimpan sampai kan, saya pernah jumpa, tuan-tuan, di depan saya, dia menyimpan sehingga kan dia lupa untuk nak menginfakkan harta dia. Sebab dia terlampau menyimpan. Alasan dia kata apa? Dia nak menyimpan untuk anak-anak dia. Kan? Menyimpan untuk anak dia di hari akan datang. Anak dia baru ni kan, dia kata nak menyimpan untuk anak dia ni. Tetapi menyimpan sehingga kan dia tak menginfakkan langsung dalam 1 bulan tu, hinggalah gaji seterusnya. Tak menginfakkan langsung. Rugilah orang kata kan. Sehingga nak nak menyimpan sesuatu perkara, ya, benda itu perkara yang kita risaukan. Tetapi dalam masa yang sama, kita ambil juga kebaikan ataupun kita mengambil kesempatan yang ada ini, mudah-mudahan dengan harta yang kita ada ini memberi manfaat juga pada kita. Sebab apa yang kita tunaikan ataupun kita sedekahkan, kita pasti Allah SWT akan tunjuk balik. Allah akan tunjukkan balik resit. Resit kita di hari akhirat kelak nanti. Sebab tu kadang-kadang kita ni tak tahu berapa ya. Memang tak pernah dah kita tahu kan. Kecuali kalau kita buat bayaran zakat lah. Itu ada resit kan. Contoh tu kita bagi sedekah kat masjid ke kat mana, kita kadang tak tahu dah berapa ribu, berapa puluh ribu dah kita bagi kan. Tapi jangan risau, tuan-tuan. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui. Di akhir akhirat nanti akan ditunjukkan resit. Resit ni maksudnya apa? Buku amalan kita lah. Buku amalan kita. Mudah-mudahan buku amalan kita ini sangat comel, sangat cantik. Bahkan kita terima dengan tangan sebelah kanan di hadapan di hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik. Yang kelima, tuan-tuan, kita nak habiskan juga pagi ni. Yang kelima dalam adab bab tidur juga iaitu membersihkan tempat tidur. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyakhudh Idza awa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firashahu." Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kamu ingin mendatangi tempat tidur kamu, nak datang tempat tidur, maka ambillah sebahagian kain lalu dikibaskannya bagi membersihkan tempat tidur itu. Riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik. Orang tanya, kenapa nak kena kibas juga? Kan? Kenapa nak kena kibas? Okey dah ni. Kita ambil tentang anjuran oleh Nabi SAW, maka mendapat pahala sunat. Nampak? Sebab itu bila datang tempat tidur kita, kan, kita fikir, tadi kita dah bincangkan 5 dah benda yang sunat tadi kan. So kita akan tengok, kita pun pilih mana yang paling senang. Biasalah kita ni manusia ni akan tengok yang mana yang paling senang, paling mudah. Itulah. Tak apa. Benda nombor 5 ni antara benda yang dianjurkan oleh sunnah. Persoalan, dapat pahala? Dapat. Sebab apa? Ia adalah anjuran Nabi SAW. Kan? Ini sebenarnya adalah anjuran Nabi kalau kita tengok dari segi uruf yang dulu. Orang-orang dulu ni, tuan-tuan, bila mana ialah mereka ini duduk rumah kan. Kadang-kadang ada binatang-binatang
bukan cerita orang dulu saja, kita nak cerita sekarang ni pun, walaupun kita tidur dalam rumah kita risau takut-takut ada benda yang tak berkaitan. Kadang-kadang mungkin binatang, na'udzubillah min zalik, ataupun bukan mungkin binatang, apa pun benda yang tajam, jarum ke kan atas tilam kita ke, kita tak tahu, kan, ataupun mungkin pengepit pengepit sikat, pengepit rambut isteri kita ke. Tu yang setiap hari duk tanya, bang ada nampak tak pengepit sikat saya, pengepit rambut saya. Kan, antara biasa soalan orang-orang rumah perempuan suka tanya, mana pengepit rambut, kan, mana kerongsang dia. Itu perkara biasalah, kan. Walaupun dia dah dia tahu dia tak mana, cuma dia tak ingat. Itu perkara biasa. Jangan pelik, kan, tiba-tiba bila orang mana yang bujang dalam ni yang nak berkahwin nanti, tiba-tiba isteri kita tanya soalan tu, ataupun setiap kali dia tak tanya, dia cover. Biasalah, kadang-kadang ada perempuan ni dia cover juga, dia tak cuba tanya, tapi duduk setiap hari kita tengok mesti duduk cari. Lepas tu kita bertanya, awak cari apa ni? Kata, ni lah pengepit rambut saya, entah mana. Nampak? Boleh katakan hampir kita akan pasti jumpa perempuan kebiasaannya mereka ada masalah begini. Kan? Kerana apa? Inilah fitrah uniknya Allah SWT menjadikan. Sebab tu bila kita menceritakan bagaimana Allah jadikan perempuan ini sangat unik, kan, mereka ada satu tabiat yang suatu dengannya. Contohnya Allah jadikan unik perempuan ini, Allah jadikan perempuan ini sangat-sangat mudah ingat tentang tarikh. Jangan main-main dengan perempuan ini, tuan-tuan. Perempuan ini, kaum perempuan Allah jadikan sangat ingat kepada tarikh. Kan? Sebab tu orang lelaki pula kelemahan dia lupa tarikh. Sebab tu perempuan mujur ada Facebook, orang lelaki mujur ada Facebook, tapi orang perempuan ni dah ready lah sehari sebelum tarikh kejadian. Contohlah esok nak sambut apa, contohlah hari anniversary, biasa hari anniversary lah, kan. Kita orang lelaki kadang tak ingat kadang-kadang. Orang perempuan ni walaupun anniversary setiap tahun disambut, dia anggap benda itu sangat bermakna bagi dia. Ialah seorang lelaki datang dari hidup dia, diambilnya dia daripada ayah mak ayah dia. Diambil apa? Diambil tanggungan, kan? Sebelum ini dia hidup dengan mak ayah dia. Kali ini ada seorang lelaki mengambil dia daripada ayah dan ibunya, kan? Sebab tu orang perempuan kalau setiap tahun dia pasti kebiasaannya akan ingat tarikh ulang tahun perkahwinan dia. Jadi kita orang lelaki ni, tuan-tuan, kan, selain pada Facebook duk highlight, biasa Facebook ni dia highlight lambat sikit, kadang esok malam tu baru dia highlight kadang-kadang. Kan, kita kena get ready lah. Kalau boleh tulislah dalam kalender, kan, yang ada kad kahwin sekarang. Kad kahwin alhamdulillah mudah, ada dalam beg dompet. Setiap kalender tu kita catat, kan. Sekarang ada Google Calendar, lagi mudah, kan. Jangan hanya kita catat saja Google Calendar ni ke mana tempat peranginan, tetapi kita catatlah tempat ulang tahun perkahwinan. Bukan sepenuh apa benda pun, tapi kita nak mengatakan bahawa inilah ulang tahun perkahwinan kita. Sesungguhnya kita nak mengatakan, ya Allah, syukurnya kami ya Allah di atas jodoh yang kau telah kurniakan aku bersamanya ya Allah. Ini antaranya kita nak ucapkan pujian kepada Allah, syukur kepada Allah SWT. Soalan yang tanya, perlu kau nak bersyukur? Perlu bersyukur. Bahkan ia satu tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Luqman Allah kata, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur maka syukur itu dapat kepada diri dia, manfaat untuk diri dia. Tapi Allah kata, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur kan akan nikmat-nikmat Allah, Allah kata wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Allah kata sesungguhnya sesungguhnya Allah itu maha kaya. Allah tidak perlukan tentang ketaatan dia, kan. Kalau dia tak bersyukur hatta sekalipun dia kufur, maka benda itu akan berbalik bagi dia, dan Allah ini tidak memerlukan ketaatan bagi dia. Allah tidak perlu ketaatan si fulan ini. Maksudnya apa? Contohlah si fulan ini tidak taat kepada Allah, tidak solat pagi ini dengan sengaja, bukan tertinggal dengan sengaja. Ingkar, tak nak solat, tak nak buat perintah Allah, kan. Tak nak menurut syariat Allah, kan. Yang Allah suruhkan tapi tak nak buat, maka ingat sesungguhnya Allah kata, sesungguhnya Allah ini maha kaya, sesungguhnya Allah ini maha terpuji. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah ini cukup bagi dia, Allah tidak memerlukan sekutu bagi dia, maka Allah tidak akan efek langsung, terkesan langsung dengan perbuatan kita. Contohlah hari ni kita lupa nak solat subuh, kan, ataupun kita lupa nak sedekah, kita lupa nak tasbih, kita lupa nak zikir, kita lupa nak apa lagi, nak sesuatu dengan perkara sunat atau perkara amal yang ibadat yang lain, kan.
bermunajat pada Allah, maka bersisi Allah Ta'ala Allah tidak terkesan langsung, tidak terkurang dan tidak tertambahnya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha kekal dengan seabadi-abadinya, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita masuk tadi 5 membersihkan tempat tidur. Jadi tuan-tuan, sunatnya tuan-tuan, sunnah kita datang tempat tidur kita ini kita bersih, kan. Contohlah kita ni biasa kita ada bantal kan, ambil je, ambil bantal tu, ingat dalam hati tu niat, ini adalah anjuran Nabi SAW. Sebab itu dalam setiap perkara yang kita buat mesti ada niat. Kena niat je, kena niat. Niat tu maksudnya bukan di mulut tetapi di hati. Kena datang selingan. Wah, aku buat ini kerana Nabi SAW anjur. Maka dapatlah pahala dari segi sunnah, kan. Kalau kita buat saja, kita buat tak tahu kita buat saja, maka pahala sunnah tu tak ada lah. Sayanglah orang kata. Sebab tu kata buat amalan ni kena bijak. Buat amalan mesti bijak. Sama juga orang yang dekat kubur tu, yang biasa orang kan lepas kita dah tanam, dah kambus mayat tu, kita curah air kan. Kalau kita buat kerana kita ikut mak kita buat tadi, kan, buat je, maka tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita niat sunnah Nabi, sesungguhnya ada sunnah Nabi, kan? Nabi juga menyiram air, tapi niat Nabi apa? Supaya tanah-tanah tadi, yang mana yang orang kata apa, yang gelebeh jatuh tadi tu, dia menjadi kedap, jadi comel, jadi kemah balik. Tu niat Nabi SAW. Bukan niat siram air ni, mayat kat bawah ni, mudah-mudahan mayat kat bawah tu sejuk lah dengan seksaan. Bukan. Itu khurafat tuan-tuan. Sesungguhnya Nabi ajar ambil air tu, nak dapat sunnah kita kena ingat, sunnah Nabi siram air ni kerana niat Nabi SAW nak bagi tanah ni jadi kedap molek, comel. Kan, membasahi tanah-tanah itu, maka dapat sunnah. Jangan kita dah buat saja ikut orang tua, ambil air lepas habis kambuh ambil air juga, tak tahu apa, tak tahu, curah je saja. Sayanglah. Sebab itu kalau kita buat satu amalan, buat dengan kualiti, kan. Kita buat, orang lain buat, beza dia apa? Niat dan juga kualiti itu, kan. Sebab itu kena tengok betul-betul amalan setiap yang kita buat, supaya orang kata apa, tak letih, tak membazir kita punya kudrat kita, kan. Supaya apa yang kita buat ini, InsyaAllah, mudah-mudahan Allahumma taqabbal minna, mudah-mudahan Allah terima amalan kita ini, insyaAllah. Baik. Yang kelima adalah membersihkan tidur. Yang keenam tuan-tuan, membaca doa. Ini saya rasa ramai yang buat, kan. Alhamdulillah, kita kadang-kadang mok-mok dulu. Sebab tu saya suka dengan cara-cara ibu-ibu dahulu, kan. Ibu-ibu lah, biasa ibu-ibu yang suka ajar ni, dengan ibu-ibu sekarang ni, alhamdulillah. Ibu-ibu ni dia suka ajar. Banyak doa tidur tuan-tuan. Ini antara hadis Nabi SAW. Banyak doa tidur. Tapi yang kita tengok hari ni, yang saya share ni daripada Irsyad Fatwa ni, antara doa-doa tidur, ada yang panjang. Tapi yang biasa yang kita duk baca semua lah, ataupun yang kita mak-mak ayah kita ajar, Bismikallahumma ahya wa amut. Ada orang kata, tapi ada yang baca tu Allahumma bismika ahya wa amut. Boleh belaka. Yang penting Bismikallahumma ahya wa amut boleh juga, ataupun Bismikallahumma ahya wa amut. Kan? Allahumma bismika ahya wa amut pun boleh, Bismikallahumma ahya wa amut pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Jadi yang penting nampak doa yang ringkas, tetapi dengan doa inilah dia meletakkan bahawasanya aku nak tidur ni kata apa? Bismillah, ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku hidup, ahya wa amut, dan aku mati. Mati maksudnya apa? Yalah, tidur ni umpama mati lah kata. Pernah dengar tuan-tuan orang tidur dalam mati? Orang mati dalam tidur dalam mati. Orang mati dalam tidur, kan? Sesungguhnya Allah tidak mengizinkan dia bangun. Tidak izin, mati lah. Kan? Sebab tu bila kita tidur ni, sebelum nak tidur jangan kita happy sangat. Malam ni aku nak tidur awal lah, sebab esok aku nak pergi mancing, nak pergi candak sontong. Kan? Hari ni ramai orang ambil cuti lah kebiasaannya, kan, sebab hari Senin depan nak cuti. Lagi waktu suci sekolah, kan. Nak pergi bercuti. Tidur awal pukul 10 malam tidur. Kan, 9 malam dah tidur, lepas main isyak 10 tidur. Biasa dia tidur pukul 11, tapi tidur pukul 10. Tidur pukul 4 bangun. Pukul 4 bangun mana candak sontong, kan. Tuan-tuan, dalam sekalipun kita menunaikan healing kita. Healing lah orang panggil sekarang, kan. Waktu hipster ni panggil healing. Kita nak cari ketenangan ke apa, orang kata apa, nak melepaskan stres kita ke apa, ingat, bila mana kita contohlah macam tadi, kan, pukul 4 pagi, kadang-kadang tuan-tuan pernah terasa tak dalam hati kita, kita kata kenapa perkara dunia ini aku boleh bangun pula pukul 4 pagi, kan. Contoh kita nak naik flight lah balik kampung, flight pukul 7 pagi, subuh, kan. Biasa subuh, orang nak naik flight subuh ni pukul 7 ni, biasanya diorang akan bangun pukul 4 biasanya.
kan, walaupun duduk KL sekalipun ataupun duduk Putrajaya, dia akan bangun pukul 4 juga. Sebab apa? Nak persiapan, nak perjalanan, nak checking lagi. Checking dah sejam sebelum tu dah, kan, nak solat sana lagi. Jadi bayangkan tuan-tuan, benda dunia kita boleh bangun pukul 4 pagi. Tetapi sedangkan perkara yang kita nak munajat dengan Allah, yang pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni mari dari Allah dan kembali kepada dia. So patutnya waktu inilah kita nak munajat. Sebab tu kadang-kadang tak pernahkah kita rasa, aku ni 4 pagi aku boleh bangun untuk candak sotong, 4 pagi ni juga aku boleh ni. Kenapa aku tak boleh bangun untuk tahajud pada Allah Azza wa Jalla yang telah kurniakan aku rezeki, rumah, anak, rezeki rumah, rezeki anak, rezeki isteri, rezeki keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, mahabbah, kan, dengan rezeki pekerjaan yang ada sekarang, dapat bekerja alhamdulillah dengan asbab daripada UKM ini, kan, dapatlah rezeki kereta, kenderaan dan sesuatu dengannya, kan, asbab-asbab. Tidakkah kita lupa dengan hakiki Maha yang memberi rezeki itu Allah Azza wa Jalla, yang patutnya kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi mudah-mudahan apa yang diungkapkan tadi itu menjadi satu teguran buat kita, kan, kepada saya juga, kan, bila malam itu, kan, bila bangun tersedar bangun, kan, nak pergi tandas ke, tengok jam pukul 4.30, ambillah air sembahyang dulu 2 rakaat, kan, rasa ngantuk sangat 2 rakaat, maka nak sambung terpulanglah. Tapi nak kata, ambillah benda itu yang terbaik. Dan ketika itulah, kalau tuan-tuan perasan, sesiapa yang biasa bangun tahajud ini, pada waktu itulah, ketika waktu tahajud itulah, sebahagian malam itulah menjadi tempat bila mana kita semayang ni, kebiasaannya ucapan kita ini lagi jelas, lagi orang kata apa, lagi kita kata lagi sedap, lagi senang kita ungkapkan. Siapa yang perasan lah, kan, dia baca, kan, dia segangan, kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kan. Ketika itulah manusia-manusia yang lain tidur, tetapi dengan sendirian dia bangun bermunajat kepada Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Kan, kita bernajat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kita ini satu kerajinan, satu kemudahan, satu istiqamah bagi kita melakukan perkara amalan ini, supaya kita tak nak jadi golongan yang mana, golongan dalam surah As-Sajadah yang dibacakan oleh imam pada pagi tadi, kan, imam solat subuh hari Jumaat, sunat membaca surah Sajadah Al-Insan. Dalam surah Sajadah itu, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nak kata Allah SWT, ketika mana hari akhirat kelak nanti, diperlihatkan kepada mereka al-mujrimun, orang yang berdosa ini, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, dilihatkan kepada mereka muka-muka mereka ini, tentang amalan mereka ini, ditunjukkan tentang apa yang mereka telah buat, balasan yang mereka akan terima. Lalu walau tara idzil mujrimun ini, orang mujrimun ini, orang yang melakukan dosa ini, dia kata kepada Allah ketika itu, ketika hari akhirat, dia kata, Rabbana absarna, ya Allah, kami telah absarna, melihat, Rabbana absarna wa sami'na, dan kami telah mendengar tentang balasan, kan, di akhirat ni balasan, telah melihat balasan, telah mendengar balasan. Farji'na, dia minta kepada Allah, farji'na, ya Allah, tolonglah kembalikan kami, farji'na na'mal salihan, supaya kami ini dapat berbuat amalan kebaikan lagi, hok molek lagi, na'mal salihan, kan, benda yang salih lagi. Farji'na, nak kembali mana? Ke dunia, supaya boleh lagi melakukan amalan. Sebab itu hidup di dunia ini dia tidak ada gustan, kan? Walaupun kereta kita ada gear, tapi kita tak ada gear. Masa kita ini hari ini dia akan berlalu, tik tik tik, berlalu dan berlalu, kan. Bila mana berlalu, ketika itulah masa kita ada,
maka janganlah sekali kita rugikan masa kita itu. Sebab itu surah Al-Asr wal Asr innal insana lafi khus. Allah sumpah demi masa, dengan masa Allah sumpah. Sesungguhnya Allah kata innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Kan? Allah kata dalam penuh dengan kerugian. Tapi Allah kata illal-ladzi, Allah kata ada golongan yang tak rugi, illal-ladzina amanu wa amilus solihat. 4 orang, 4 ciri. Allah jadikan 4 ciri orang yang tidak rugi. Illal-ladzina amanu wa amilus solihat, iaitu dia beriman, kemudian dia melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haqq, kata Allah, dan berpesan kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan dia berpesan kepada kesabaran. Baik. Jadi adab yang keenam tadi, balik semula, ke manalah kita. Adab yang keenam tadi ialah kita membaca doa. Ajarlah anak kan. Anak, baca doa. Sebab tu kita kena pesan semua anak-anak kan. Sebab tu bila kalau boleh tidur, kan. Jangan kita hanya anak, mari masuk bilik dah, tidur. Kan. Kita tinggal macam tu. Kalau boleh masa anak nak tidur, pergi dekat dia dulu. Hanya baca doa. Ajar dia terus. Yang mana yang kita ingat 8 adab hari ni, kita ajar yang satu yang mana yang mudah dahulu kan, antaranya doa tidur kan. Kalau anak yang dah umur 7-8 tahun ni biasa dia dah boleh baca. Sekarang anak-anak sangat advance tuan-tuan, kadang-kadang umur 5-4 tahun pun dah boleh baca Al-Quran kan. Jadi ajar terus 3 kul tadi yang Nabi Allah SWT ajar, dia buat benda tu. Jadi kita ajar yang mana ada adab tidur kan. Lepas tu antaranya membersihkan tempat tidur. Baik. Yang seterusnya, yang ketujuh, dalam isyarat fatwa dia menggariskan bahawa antara adab tidur juga ialah semasa kita nak tidur, buanglah sifat dengki dan maafkanlah orang lain sebelum tidur. Kan kita nak maafkan orang lain sebelum tidur. Kan kita buanglah sifat dengki. Itu satu pengajaran ataupun orang kata apa, kita nak tashkil hati kita lah. Kita nak orang kata apa? Nak ajar, kita nak didik, bukan ajar, kita nak didik hati kita. Kan kita nak supaya hati kita ini menjadi hati yang comel kan. Bila hati ni comel tuan-tuan, insya-Allah di luar kita akan comel, akhlak kita akan comel. Tapi kalau hati kita buruk tuan-tuan, kita nak berlakon payah kan. Walaupun hatta Nabi hatta dalam Islam pun sendiri, bahkan Nabi SAW sendiri pun pernah berjumpa dengan orang yang ni disifatkan sebagai orang munafik kan. Walaupun orang munafik ini hati dia tak comel, luar dia kadang-kadang dia munafik, tetapi dalam sekala dia tidak boleh, orang kata apa, tidak boleh berselindung. Dia akan terkeluar juga. Nampak? Sebab itu orang kata, kalau dalam hati ni comel, insya-Allah di luar pun comel. Insya-Allah. Tapi kalau luar buruk, kan, sudah pasti dalam juga buruk. Sebab tu tak boleh terima. Tidak boleh terima sama sekali. Dia kata apa? Aku ni walaupun langgar syariat Allah. Ni ayat baik lagi kita bagi ni. Langgar syariat Allah apa maksudnya? Tak pakai tudung lah, senang cerita. Tak tutup aurat. Tapi aku ni hati baik tau. Kan? Dia nak kata apa? Hati baik lah. Engkau waman kafara fa innallah. Allah beri ancaman. Orang yang ingkar kepada syariat Allah. Kan? Orang yang ingkar kepada syariat Allah, Allah kata, Pak, tunggulah engkau akan azab. Kan? Tapi ingat, kita sebagai orang Islam, janganlah sekali kita ini yakin sangat kita ni akan mati dan akan ada husnul khatimah. Sebab tu kita kena minta, ya Allah, mudah-mudahan kita ini, perakhiran kita ini dalam keadaan kebaikan. And Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Minta sama pada Allah kan, supaya kita ini hidup dalam keadaan yang mana hidup kita dan mati penghujung. Sebab Allah nak tengok hujung tu, Allah bukan tengok mula. Sebab tu adanya pintu taubat. Tapi jangan pula kata aku buat dosa dulu tak apa, Allah ni maha taubat, Allah ni maha penerima taubat, nanti aku hujung-hujung. Persoalan dia, kita tahu ke kita nak mati bila? Itu masalah dia. Jangan duk ingat kita ni muda mati tua, jangan. Dan jangan ingat yang tua-tua tak mati-mati, jangan. Sudah pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, jam pun dah tunjuk pukul 9.45. Jadi satu lagi, last kali adab tidur, iaitu membaca doa ketika bangun tidur. Kan, baca doa ketika bangun tidur, inilah antaranya. Membaca doa ketika bangun tidur, berdasarkan hadis Nabi SAW, boleh juga kita baca doa seperti tadi, Allahumma bismika ahya wa amut. Ataupun yang biasa yang kita diajar oleh mak-mak ayah kita dahulu, inilah doa dia seperti Nabi ajar SAW. Qala alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha puji bagi engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah matinya kami, dan kepada engkau lah kami kembali ya Allah, wa ilaihin nusyur. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini, 8 adab, at least saya kata tadi, at least lah untuk diri saya sendiri tuan-tuan, dapat amal kan. Yang mana yang paling mudah 8 tadi?
tepuk dada tanya iman. Mudah belaka, tapi atas kita. Kan? Sudah pasti yang 8 adab yang kita tahu ini. Seperti yang saya kata pada awal tadi, banyak lagi adab tidur. Cara tidur, menghadap kiblat ke, kan? Cara tidur lagi dengan pakaian ke, at least menutup aurat. Itu adab juga, menutup aurat. Kan orang kata nak tidur takkan menutup aurat. Ya, ada, minta maaf saya katakan, ada kalangan kita tidur tidak menutup aurat. Kan? Tidur tak menutup aurat. Menutup aurat macam mana Ustaz? Saya perempuan takkan tak boleh pakai tudung? Bukan yang tu. Maksudnya antara pusat dengan lutut lah. Kan? Ini tidur orang lelaki, maaf saya katakan, pakai short terlampau short. Kan? Sampai kat peha. Alasan orang panas pakai benda tu. Baju dengan ni, kalau boleh menutup aurat. Kita ingat, bukan hanya saja kita mendiami bumi ini, tapi ada juga jin. Kan? Ada juga jin yang kita tak nampak, yang kita telah dihijab oleh Allah SWT, yang kita tak nampak. Kan? Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. 8 adab hari ini telah habis, alhamdulillah. Kita bicarakan, cuma ada satu last saya nak tambah sedikit sebelum kita penghabisan pada pagi ini. Saya minta musim majlis boleh 2 minit sahaja. Saya nak tambah sikit daripada satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW dalam satu hadis yang panjang, Nabi daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, syaitan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian ketika dia tidur dengan tiga tali ikatan, dan syaitan mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya, lalu syaitan akan mengatakan, malam masih panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Kata Nabi sambung, jika dia bangun dan berzikir mengingat Allah, maka lepaslah satu ikatan. Kemudian jika ia berwuduk, maka lepaslah ia satu ikatan berikutnya. Lalu Nabi SAW kata tambah, kemudian jika dia mendirikan solat, lepaslah 3 kali ikatan. Di pagi hari itu, dia akan bersemangat dan segar yang menteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya jadi kotor, merasa tidak segar dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari dan hadis sahih. Jelas tuan-tuan, hadis ini Nabi kata, yang tambahannya saya tambah ini, ada 3 ikatan yang syaitan ikat sebagaimana kita tidur. Sebab tu bila kita tidur kan malam, kata malam masih nyenyak, tidurlah. Tidur kita rasa sedap, tidur sedap. Memang sedap. Tidur siapa tak sedap, kita bicarakan awal tadi. Lalu nak lepaskan 3 ikatan, kata Nabi yang pertama, bangun dan berzikir Allah. Bangun tadilah, baca doa tadi pun dah ingat Allah dah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Dah ingat Allah, lepas rasa ikatan. Nak lepas ikatan kedua, kata Nabi, iaitu berwuduk, ambil wuduk. Lepas tu yang ketiga solat. Solat tahajud lah, munajat pada Allah. Jadi mudah-mudahan, saya mohon maaf andai kata di pagi yang mulia ini, tazkirah kuliah saya ini ada tersalah, terkasar bahasa, menyinggung perasaan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi penguat semangat untuk kita untuk melakukan syariat Allah SWT dan melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita ini tuan-tuan yang ada dalam ini, bahkan kawan-kawan kita, saudara mara-mara kita semua, kita mendoakan kita semua akan dihimpunkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, syurga firdaus Allah di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam, dan saya serahkan balik kepada Puan Syaridah. Mohon maaf di atas ambil masa 5 minit tambahan Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih di atas sesi perkongsian yang cukup menarik dan bermanfaat ini. Sebelum itu kita bukakan sesi soal jawab. Silakan hadirin jika ada persoalan yang ingin diajukan kepada Ustaz. Ada soalan tak? Nampaknya Assalamualaikum. ada soalan. Silakan. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, masya-Allah Datuk kan. Lama tak bertemu. Saya nak tanya pasal jadi adab tidur kan, tapi dalam adab tidur tu Ustaz ada mengupas tentang sekufu, kahwin sekufu. Sebab kalau dia tengok di hospital tu ramai je yang kahwin tak sama, kata darjat nurse dengan doktor dan so on. Tapi adakah dalam Islam ni macam Ustaz mengatakan akan ada masalah, tapi saya rasa kalangan ahli fakulti kita pun mungkin ada yang begitu. Suami mungkin bawah lagi dari segi pangkat dan sebagainya. Jadi itulah saya rasa macam jodoh kan, kalau dah jodoh adakah dia tak lelak lah, dan
mudah-mudahan kita doakan yang baik supaya tak ada masalah. Dan tapi apa yang Nabi cakap tu memang dalam hadis tu macam tu kan. Apa pandangan Ustaz tentang perkara tu? Terima kasih Dr. Wan. Alhamdulillah. Allah, segan saya. Allah Alim bertanya soalan pada saya. Sepatut Dr. Wan hurai terus. Dr. Wan. Allah. Baik, insyaAllah saya menjawab selagi mana. Itulah sekufu. Dulu waktu kita bercinta kan, bercinta lah kan, kita kata tak apa, I cinta you dengan sepenuh hati kan. Seperti mana yang saya selitkan, sebenarnya saya tak nak highlight, tapi itulah kata sesungguhnya Allah telah menerbitkan ayat sekufu pada pagi ini. Sebenarnya kita nak cerita adat tidur, tetapi terkeluar ayat saya tadi sekufu. Dulu masa saya muda-muda dululah, sebelum kahwin ni pun, kita ialah masa kekuatan perkahwinan ni kita akan kata sekufu, buat apa sekufu kan. Sesungguhnya benda ini dianjurkan oleh Nabi SAW kan. Antara perkara saya ambil contohlah secara ringkas saya menjawab ataupun kita panggil sekufu inilah dia panggil kafa'ah ataupun bermaksud benda yang sama ataupun seimbang lah. Kalau kita tengok boleh rujuk juga, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam mufti wilayah, mungkin saya boleh share, boleh chat ke kat sini, saya tengok jap. Okey, chat kat ruangan chat lah. Saya ambil contoh. Ini contoh yang kita boleh rujuk lah. Kalau tuan-tuan nak rujuk atau Datuk apa semua, boleh rujuk dekat laman web tersebut. Okey, antara benda yang sekufu, yang dimaksud dengan sekufu ini adalah seimbang, yang sama taraf. Bukan maksudnya ini dianjurkan, benda yang sunat, benda yang sangat dituntut, bukanlah benda yang wajib. Kan? Kerana Nabi SAW ini sebenarnya saya kata tadi, illa ma yuha, apa yang Nabi sebut ini melainkan tidak lainlah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ada empat screen Ustaz share saya bagi link. Nak share screen. Ya. Boleh, saya share screen pun boleh je. Soalan saya tak bertanya sebab memang kadang-kadang tak boleh terelakkan dah. Memang satu jodoh kan memang, tapi kita dalam usaha kita tu mana priority mula-mula kita, kalau dah tak ada choice tu mungkinlah kan kita dah, bukan tak ada choice, maksudnya memang kadang Allah diketentukan macam tu kan, memang dah jodoh. Nak memahami hadis tu dia betul Ustaz kata, memang Nabi dah beritahu macam tu wahyu kan, wahyu tu dah kita, tapi yalah, cuma nak membuat conclusion yang mengatakan akan bermasalah tu yang saya rasa agak mungkin. Okay. Baik, dalam hadis Nabi SAW, saya share screen sedikit ini berkaitan dengan hadis yang Nabi anjurkan, yang mana Nabi anjurkan sekufu. Berdasarkan Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, takhayyaru linutafikum wa ankihu al-akfa wa ankihu ilaihim. Nabi SAW kata, pilihlah tempat yang baik untuk meneruskan keturunanmu dan kawinkanlah mereka yang sekufu, dan kawinkanlah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Antara sekufu yang kita mudah fahamlah dalam ni menggariskan antaranya, yang pertama berkaitan dengan agama dan kesolehan. Kan? Bukan tak boleh kahwin, agama dan kesalehan ini sekufu dia. Maksudnya kita tengok sini, contohlah kita, keluarga kita ini bukan keluarga dari segi latar belakang agama kata apa, senang cerita aliran asatizah lah. Kita nak kahwin dengan asatizah punya keluarga. Kan? Orang alim Hafizah dia kahwin dengan Hafiz, macam tu lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Yang semoleknya kalau saya nak kahwin Hafizah tak boleh. Macam mana Datuk? Kalau saya sendiri nak kahwin Hafizah boleh tak? yang bagus. Bergurau tak bergurau. Jadi maknanya agama, maknanya sekufu ni bukan dia semua sekali keturunan ke pekerjaan, agama pun nak sekufu. Maknanya sekufu tu sama level ke? Tapi kalau orang yang memang level tak semayang, kahwin dengan orang tak semayang ke je, itu yang dinyatakan bahawasanya kalau boleh biar lelaki itu lebih daripada perempuan. Maksudnya lebih dari segi imbarat pemberat itulah. Sebab sesungguhnya kita faham Allah SWT berfirman juga, sesungguhnya lelaki ini adalah ketua kepada perempuan. Ar-rijal qawwamun adalah ala nisa. Kita bukan nak kata perempuan ini tidak boleh dalam rumah tangga, tetapi Allah telah fitrahkan lelaki ini menjadi penguasa atau menjadi ketua ke dalam rumah tangga. Ya. Cumanya yang dianjurkan oleh Nabi, seperti mana saya katakan tadi, pasti ada hikmah yang terselit. Antaranya yang digariskan sekufu ini dalam beberapa perkara, kalau kita rujuk link yang saya bagi ini daripada pejabat mufti ini, antaranya dia kata apa? Agama dan kesolehan. Kan?
agama dan kesolehan ni maksudnya janganlah teruk sangatlah orang kata. Maksudnya apa? Keluarga dia ni, minta maaf saya katakan, kita tahu dah keluarga dia ni minum arak. Keluarga dia memang ada bar dalam rumah, kan? Ada bar, ini tak pelik lah kita bercakap, dalam rumah ada bar, sedangkan dia orang Islam, tapi kita pergi rumah dia biasa, arak apa semua. Tiba-tiba dia nak jodohkan anak dia berkenan dengan anak kita, kan? Anak dia nak berkenan dengan anak kita, anak dia pula lelaki, contoh, anak kita perempuan. Maka benda itulah yang dianggapkan sebagai sekufu, kan? Elakkan lah ya. Kalau boleh elakkan, kan? Walaupun kita kata insya-Allah kita doalah mudah-mudahan anak dia ni, kecuali anak dia kita dah nampak memang lain, anak dia daripada awal tak sama seperti mana mak ayah dia. Maksudnya anak dia ni dah orang soleh dah. Contohlah anak dia orang kata apa, dah soleh lah, orang katakan memang dah mengaji agama mantap apa semua, maka kita bagi green light lah, kan? Dan antaranya lagi dalam ni juga digariskan adalah pekerjaan, kan? Pekerjaan juga hendaklah kalau boleh sekufu, kata Nabi SAW antaranya, kan? Kalau boleh sekufu seperti yang dianjurkan. Ini daripada huraian ulama tabi'in lah. Detail je ceritanya. Ini agak detail dalam ni. Kalau sesiapa boleh baca kita boleh Inilah baca. ilmu Ustaz kan, ilmu ni penting ni memang. Betul. Dalam pekerjaan ini pun adalah kita hendak mencari yang sekufu. Contoh ayat yang dikata dalam ini, dikata apa? Apa yang perlu mencari pasangan seseorang yang mempunyai pekerjaan bertaraf rendah seperti tukang sapu dan adalah tidak kufu mengahwini anak perempuan seorang ilmuwan, hakim atau ahli perniagaan. Maksudnya di sini bukanlah haram, tetapi perkara yang dituntut. Contoh macam saya kata tadi, kalaulah lelaki itu, maaf saya katakan seorang tukang sapu, maksudnya dia tukang sapu tu memang kerja hakiki dia, kan? Maka kita tidak kufu nak mengahwini dia dengan seorang perempuan itu, orang yang contohlah anak dekan, kan? Anak dekan ataupun anak dekan nak kahwinkan kepada anak dekan ini, kita tahu pengajian ni lebih tinggi daripada yang tukang sapu tadi. Tukang sapu tu anak timbalan dekan ke? Anak timbalan dekan contohlah. Maksudnya contohnya macam tu. Maksudnya seorang ilmuwan, hakim ataupun ahli perniagaan sekufu. Tapi bukanlah maksudnya haram. Cuma subhanallah. Maksudnya, ini panduan bagi anak-anak, adik-adik yang anak-anak kita masih bujang di fakulti, tapi lah betul lah, maknanya level tu pun dia tengok ya. Betul. Bukan setakat pekerjaan dan juga tidak cacat. Saya ambil contoh tidak cacat ni lah. Tambahannya tidak cacat lagi, kalau Datuk tengok sini, tidak cacat ini maksudnya juga sekufu kena tengok, kan? Sebab tu kalau perasan, kalau kita tengok kan, saya suka ada tengok satu pasangan tu, dia cacat, dua-dua cacat. Cacat penglihatan, suami pun cacat penglihatan, perempuan pun cacat penglihatan. Sekufu lah. Itu sekufu lah. Ataupun dia ada penyakit. Penyakit yang, orang kata apa, penyakit yang lebih kurang sama. Dia jadi sekufu. Tapi nanti kalau AIDS dengan AIDS boleh? AIDS dengan AIDS. Yang tu ialah yang sepatutnya sekufu, itulah sekufunya. Sekufu ni maknanya seimbang lah, kan? Sebab kalau AIDS kahwin dengan ni takut jangkiti AIDS pula. Sebab tu. Tapi yang di hospital kadang-kadang doktor tu tinggi pangkatnya, perempuannya kan, jadi doktor kan sibuk lah, jadi dia tak ada pilihan kan, memang dia dekat sekufu. Bila suami di bawah lagi mungkin ada tak sekufu lah, tapi ya. Betul. Sebab tu antara tuntutan Nabi, yang Nabi kita baca hadis yang tadi, yang awal tadi Datuk, antara hikmah, kan? Antara hikmah dan benda yang terselit pengajaran yang Nabi ajar. Nabi tak adalah kata, oh pasti kamu ni kahwin ni akan dapat, tak. Tapi Nabi nak kata dalam fitrah dunia ini, Nabi nak kata manusia ini ada nafsu dia. Sebab manusia ini ada perasaan, orang kata apa, aku rasa lagi hebat kadang-kadang. Kan, itu yang mendatangkan kadang-kadang dia rasa, oh tidak datang, engkau lagi lemah dari aku. Kan, kadang-kadang itu datang. Sebab tu kita kena munajat, kena muhasabah balik diri kita. Jadi Nabi sudah lihat dah manusia ini. Sebab tu Nabi anjurkan tadi, maka keluarlah hadis yang diwayatkan tadi, hadis riwayat Al-Hakim tadi. Nabi anjurkan untuk kita pilihlah pasangan kita itu sekufu. Kan, bukan tak boleh, bukanlah haram. Cuma kita khawatir, sebab Nabi pun dah khawatir, kan, benda ni akan jadi. Cuma Nabi tak adalah terangkan, bahkan ulama yang menerangkan secara detail tadilah, antaranya sekufu dari segi agama dan kesolehan, pekerjaan, panca indera dia dan sewaktu dengannya, kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah. Macam Dr. Noizi dengan Dr. Wanana sekufu. Ya, insya-Allah. Amin.
Macam tu. Lecturer. Nampak Izzy ada ni. Nampak Okey lah, izin. topik tadi ialah adab tidur yang setiap hari kita tidur, binatang pun tidur, kambing pun tidur, ayam pun tidur, manusia tidur. Jadi kita berbeza dalam tidur kita. Pahala 8 jam, kalau orang tidur 8 jam lah. Berapa 1/3 daripada sehari dia habiskan dalam tidur. Kalau 60 tahun, tolak 15 tahun sebelum kita ke balik, berapa tahun dalam tidur. Kalau kata 60 tahun membagi dengan 1/3 ya, 20 tahun tidur. Allah. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Masih minta maaf terkurang. Minta maaf saya bertanya saja nak interested topik itu. Ya. Baik, insya-Allah. Kita kena buka topik baru tu, sekufu. Ya. Okey, assalamualaikum. Sorry Syari dah. Okey, tak apa. Dengan itu, maka tamatlah sudah sesi tazkirah bagi sesi yang ke-89. Segala yang baik, yang indah dan sempurna itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan sama-sama kita mensyukurinya, dan segala kekurangan dan kepincangan majlis ini adalah kelemahan dari pihak kami dan kemaafan juga yang kami minta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu kita buka kamera ambil gambar. 1, 2, 3, senyum. Okay, terima kasih. Allah, terima kasih penganjur. Assalamualaikum warahmatullahi